Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Amira binti Muhammad Suhaimi, nombor matrik D20231106757 daripada kumpulan A. Saya akan menerangkan tentang teori labeling. Teori labeling diperkenalkan oleh Edwin M. Lemert. Teori labeling ini merupakan pemberian label atau cap kepada orang lain. Teori pelabelan menawarkan penjelasan proses penyelewengan. Teori label dipanggil interaksi perspektif. Selalunya, pelabelan ini mempunyai konotasi negatif dengan memberi orang lain perspektif yang buruk. Label yang mencipta jenis penyelewengan. Dalam menekankan label yang diletakkan oleh masyarakat pada penyimpangan, ahli teori mengalihkan minat mereka daripada asal-usul tingkah laku penyimpangan kepada dua. Yang pertama, ciri-ciri reaksi masyarakat yang dialami oleh individu berlabel. Contohnya, apakah reaksi mereka apabila diberi label? Adakah mereka akan marah, sedih, bangga, rasa bersalah atau tidak bersalah di atas label yang diberi kepada mereka? Yang kedua, akibat daripada label ini untuk penyelewengan selanjutnya oleh individu tersebut. Seperti contoh, adakah mereka akan terus melakukan penyelewengan ataupun mereka akan berubah ke arah kebaikan. Menurut ahli teori pelabelan, label yang menyimpang mungkin menghasilkan perubahan asas dalam persepsi individu yang dilabelkan terhadap penyelewengan tersebut. Seterusnya, contoh labeling. Labeling terbahagi kepada dua, iaitu negatif dan positif. Contoh bagi labeling negatif adalah pertama, seorang yang tidak sengaja mengambil barang milik rakannya dilabel sebagai pencuri, manakala remaja yang langgar peraturan diberi label nakal. Sementara itu, contoh labeling yang positif pula adalah pertama, pelajar yang rajin melakukan tugasan dilabel rajin, manakala pekerja yang menyelesaikan kerja pada waktu yang ditetapkan dilabel sebagai pekerja keras. Seterusnya, siapakah yang memberi label? Yang pertama, ejen kawalan sosial yang terdiri daripada keluarga, pihak berkuasa seperti polis dan mahkamah serta cikgu. Yang kedua adalah masyarakat ataupun dikenali sebagai netizen, dan yang ketiga adalah rakan sebaya. Ini adalah antara kesan-kesan labeling terhadap seseorang individu. Yang pertama, mempunyai imej yang buruk di hadapan khalayak ramai atau masyarakat. Yang kedua, membuat pihak yang dilabel semakin merasa diri diasingkan dan dianggap tidak ada. Wujudnya batas interaksi serta hubungan sosial antara diberi label dengan masyarakat. Ketiga, hilang kepercayaan diri dan sentiasa berfikiran negatif. Mereka juga akan merasakan diri mereka selalu dipandang sebelah mata. Dan yang keempat, menyimpang secara terus-menerus. Labeling yang negatif akan membuatkan pihak yang diberi label terus berbuat hal yang sama ataupun terus menyimpang. Akhir sekali, kuasa untuk melabel. Kumpulan tertentu mungkin mempengaruhi kriteria yang membimbing pentadbiran undang-undang jenayah seperti polis dan mahkamah. Persaingan stigma antara kumpulan berbeza yang mempromosikan peraturan bersaing dan definisi penyelewengan, penentuan tingkah laku masyarakat sebagai devian sentiasa mencerminkan kuasa relatif kumpulan ini. Oleh itu, kumpulan yang paling tidak berkuasa paling kerap membawa label penyimpang, termasuk penagih dadah, alkohol dan pesakit mental. Ahli teori pelabelan mendakwa bahawa kumpulan yang tidak berkuasa kelihatan tidak seimbang dalam statistik rasmi tentang penyelewengan kerana berat sebelah kelas mempengaruhi tindakan ejen kawalan sosial.